على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعل الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. اللهم آمين. اللهم آمين. Muslimin muslimat, sidang jemaah dan juga para pendengar yang dikasihi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengekalkan kita, insya-Allah, yang masih mengekalkan kita iman, taqwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita mahukan, ketaatan, ketakwaan ini yang bersama-sama dengan kita ini akan berkekalan sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah saya akan cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan beberapa hadis yang berkaitan bagaimana pentingnya taat kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kepatuhan kita kepada segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan juga perkara-perkara yang sepatutnya kita tinggalkan dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man asani faqad aba. Hadis rawahu al-Bukhari atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata baginda, semua umatku akan masuk syurga kecuali orang yang menolaknya, orang yang enggan. Kemudian bertanya para sahabat, qalu man aba ya Rasulullah? Mereka bertanya, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menolak itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang menentang, yakni perintah dan larangan aku adalah orang yang menolak ataupun enggan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu al-Bukhari atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah, hadis ini memberi satu peringatan kepada kita, termasuk saya, tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, iaitulah bahawa apabila disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ni berhak mendapat ataupun layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Umat yang mengaku beriman kepada Allah, umat yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mengaku bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh dan utusannya, maka umat yang seumpama ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannah, akan masuk syurga. Kecuali, kata Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang tak mahu, orang yang menolaknya, orang yang enggan. Bila sahabat bertanya siapa mereka ini, itulah orang yang man asani faqad aba, siapa yang melakukan maksiat, sesiapa yang tidak taat, sesiapa yang menentang. Maksudnya sesiapa yang tidak taat, yang tidak mengikut perintah Allah
dan larangannya, ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangannya, maka orang ini adalah orang yang enggan ataupun menolak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah, apabila kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang diperintahkan oleh Allah kita kena taat. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena taat. Apabila kita tidak mengikut arahan Allah dan Rasulnya, dalam hadis disebut, man asani, siapa yang maksiat, siapa yang melawan, siapa yang menentang perintah dan laranganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang dikatakan faqad aba, orang yang menolak ataupun orang yang enggan masuk syurga. Mungkin kalau tanya zahir, nak masuk syurga belaka. Hari ni kalau tanya umat Islam hari ni, semua nak masuk syurga walaupun tak semaya bang, tetapi amalannya itu tidak menggambarkan sebagai orang yang dikaitkan dengan orang yang memiliki sifat-sifat ahli syurga. Itu menjadi persoalan hari ini. Kalau tanya, semua mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, ya, tapi bila tanya sembahyang bang, tak cukup. Tanya ketaatan kepada Allah, tidak sempurna. Tanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukannya. Derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, derhaka kepada mak ayah, ya, semuanya ini merupakan perkara-perkara yang dikira orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Quran mendidik kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Maka kita dalam hidup ini, apabila kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya, berarti kita menolak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut amalannya, dari sudut praktikalnya, ya, amalan hariannya seolahnya begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibn Hibban, apa kata Rasulullah? Su'ila, dalam hadis ni cerita macam mana? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nara, faqala al-famu wal faraju, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, sahabat tanya Nabi tentang sebab-sebab paling banyak orang-orang ataupun hamba Allah itu dimasukkan ke dalam syurga. Sebab-sebab yang banyak yang memasukkan manusia ke dalam syurga, ya, aktsari ma yudkhilun nas, kata Rasulullah bila ditanya oleh para sahabat, siapa yang paling banyak masuk syurga? Maka jawab Rasulullah SAW, taqwallah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ramai yang masuk syurga kerana takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi tentang wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nar, ditanya lagi siapakah manusia yang paling ramai, yang banyak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala, sebab apa? Apakah penyebab manusia paling ramai masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, iaitu al-famu wal faraj.
Apa dia tuan-tuan? Mulut dan kemaluan. Yang paling ramai masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah, ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah, dan akhlak dia baik. Itu yang pertama, penghuni syurga. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ramai dihumban dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Kita doa kepada Allah, dijauhkan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Dikata al-famu wal faraj. Puncanya apa? Dua sebab. Apa dia? Mulut dan kemaluan. Ini punca orang ramai masuk neraka. Na'udzubillah. Sebab itu kita melihat hadis ini sebagai satu muhasabah. Kita nak masuk ke syurga, pastikan diri kita takwa kepada Allah di tahap sebaiknya. Akhlak kita dengan manusia, akhlak dengan kita dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita ialah akhlak yang terbaik. Dan kita pagari diri kita, kita protect, kita jauhi diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan cara mana? Dengan cara kita menjaga mulut kita. Maksud dia apa mulut tuan-tuan? Al-famu, yakni cakap khabar kita. Ya, yang kedua yang menjadi sebab penghuni neraka ialah al-faraj, kemaluan. Orang ada belaka. Mulut kalau tak pandai jaga, na'udzubillah min zalik. Kata korang, umpat orang, cela orang, kutuk orang, buat fitnah, tuduh macam-macam. Mulut. Kalau nak diluaskan lagi sekarang ni dalam bentuk apa? Tulisan. Sama juga. Tulis macam-macam tentang orang, hantar gambar macam-macam dalam laman-laman sosial yang tidak ada asasnya. Ini adalah ciri-ciri orang yang akan dihumban dalam neraka Allah. Cakap khabar tak jaga, ikut lepas. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab Ihya Ulumuddin, satu bab, Imam Al-Ghazali rahimahullah membicarakan soal afatul lisan, bahaya-bahaya lidah. Ya, sebab itulah saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, supaya Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita semua untuk menjaga lidah kita, percakapan kita, supaya tidak menyebut perkara-perkara yang menjadi celaan kepada manusia, yang menjadi fitnah kepada manusia, dan kadang-kadang yang menimbulkan suasana yang tidak baik hubungan sesama manusia. Apatah lagi kalau mengapi-apikan masyarakat, persekitaran, orang-orang yang hidup suasana aman, tapi diapi-apikan dalam bentuk macam-macam cara. Ini adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan tuan punya mulut ataupun lidah tadi dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itu yang pertama, penghuni neraka. Yang kedua yang menjadi sebab penghuni neraka ialah al-faraj, kemaluan. Kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra' dan Mi'raj, ini masuk bulan ni, Isra' Mi'raj Nabi sallam, Nabi ditunjukkan bagaimana ada orang yang memilih daging-daging yang busuk, daging-daging yang dok molek untuk dimakan, meninggalkan daging-daging hak comel, daging-daging yang halal. Antaranya ialah, sebabnya ialah mengambil perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang halal. Ya, yang halal banyak secara berkahwin, tidak menggunakan perkara-perkara yang halal untuk memuaskan nafsu syahwat, tetapi mengambil cara yang haram. Berlakunya zina, ya, berlakunya
hubungan yang melampau dari sudut kemanusiaan dan agamanya, maka dikatakan dosa besar. Hari ni orang bergaluh cakap, dia kata macam mana dia sebut zina, dia sebut apa? Seks rambang. Sama je tuan-tuan. Sedap sikit dengar ustaz. Tak punya berat kan? Sebenarnya hukum dia sama. Buka dalam Quran apa hukumnya. Ya. Quran bagi tahu kepada kita orang yang melakukan zina ini, pengzinaan ini, hukumannya ialah rotan. Jelas dalam Quran. Sebab itu Islam mengajar kita supaya apa? Ikut Allah, ikut Rasul. Kita nak berjaya dunia dan akhirat kita, ikut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, penghuni neraka ini ialah orang yang tak jaga mulut dia. Cakap ikut dang sekali. Sebab tu orang cakap lebih ni orang marah. Tengok muka orang marah dah. Tak jumpa tuan lagi. Cakap ikut dang sekali. Ini bahaya dia. Dan di kalangan orang Melayu kita terkenal. Dia kata apa? Telajak perahu boleh tarik, telajak cakap tak boleh tarik dah. Ini bahaya dia. Dan ramai mana berlakunya timbul pergaduhan, perselisihan apabila mulut tidak dijaga. Dia boleh jadi kunci ataupun punca kepada fitnah dan hubungan yang tidak baik sesama manusia. Dan begitu juga yang kedua ialah al-farash. Kemaluan tak jaga. Laki cara laki, perempuan cara perempuan. Sebab itulah kita nasihatkan kepada diri kita semua supaya berusaha memelihara, mendidik khususnya anak-anak kita daripada awal remaja supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana tak boleh. Tabiat perkembangan anak-anak dia ingin tahu. Ya, kalau tidak diasuh, tak dididik secara Islam, maka dia akan terjerumus dengan perkara-perkara maksiat. Kita tak boleh halang dia, tapi didik, asuh dia secara baik yang diajar oleh Allah dan Rasul, supaya dia kenal mana baik, mana halal, mana tak halal, mana haram, mana tak haram. Supaya apa? Supaya hidupnya penuh dengan panduan dan pedoman Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni juga, yang pertama Nabi sebut apa? Yang ramai manusia masuk syurga sebab apa? Taqwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan wa husnul khuluq. Perangai ataupun akhlak dia baik. Kita selalu baca hadis Nabi, ustaz-ustaz selalu baca, tok guru-guru selalu baca hadis Nabi yang kata apa? Athqalul mizan. Neraca timbangan yang paling berat amalan di hari akhirat ialah husnul khuluq. Perangai comel, akhlak bagus. Dia tak kata semayang banyak, sedekah banyak, tapi akhlak, cakap khabar dengan orang, kira bicara dengan orang, perangai, tidak ada perasaan-perasaan yang buruk, perasaan-perasaan yang salbiat, yang buruk, yang negatif, tapi penuh dengan lapang dada, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan orang kata apa, baik sangka, ya, berakhlak, beradab. Ini yang diajar kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, dia kata apa? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Bertakwalah kamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pun kamu berada, haitsuma kunta, duduk di mana saja kamu ni, bertakwalah kepada Allah. Kemudian ikutilah, susulilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, nescaya akan menghapuskannya, yakni menghapuskan kejahatan tadi, keburukan tadi. Bergaulah dengan manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya apa? Supaya yang pertama dalam hadis ini bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, tak kira di mana kita berada. Sebab apa tuan-tuan?
Sebab ada manusia dia baik, dia taat kepada Allah bila ada orang yang dia kenal. Depan orang, di rumah, depan suami, depan isteri. Tapi bila tempat tak ada orang, dia lupa bahawa dia dilihat, dimuraqabah oleh Allah, maka hilangnya ketaatan. Maka dia tidak taat. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dia kata di mana saja kamu berada, maka takwalah, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Ada orang dalam masjid juru, masya-Allah. Orang Terengganu kata terketik tereni dalam masjid. Start motosikal je, start kereta je, Allah. Dak sedar diri atas jalan. Ikut dan sekali. Tak fikir perasaan orang, akhlaknya tak ada. Macam beratu start ini kereta, start motosikal. Dalam masjid, oh baik juru. Kalau duk salah faham. Ada Islam ni, akhlak ni bukan dalam masjid je. Sebab tu Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di masjid, di rumah, di pejabat, atas jalan, bawa kereta, naik motosikal, kampung, bandar, Mekah, depan Kaabah, di Madinah, di barat, di timur, di mana saja kita berada, takwa kepada Allah. Itu orang hebat. Sebab apa? Dia tahu bahawa dia diperhatikan oleh Allah. Adanya muraqabatullah, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita tuan-tuan, kalau kita pergi tempat-tempat yang kita tahu ada, kita panggil apa? CCTV tak? Ajuh lalu. Tengok, oh ada. Molek. Ada orang perhati kita, no, jabak no. Dekat security. Lalu tunduk. Pergi tempat tak ada je. Susah. Buat perangai lalu. Nak cerita bagaimana kita ni kadang-kadang lebih takut kepada perhatian manusia berbanding perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut kepada apa yang diperhatikan oleh manusia berbanding apa yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Saya ingatkan diri saya ingat tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, supaya hadis ini kita faham. Hadis ini dialah mendidik kita supaya apa yang kita buat itu dekat dunia ini, dia merupakan jalan-jalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, jalan-jalan amal-amal yang boleh mendekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi oleh Allah, di sana kalau kita lihat ada sedikit perbincangan daripada para ulama apabila dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Ya. Apabila disebut at-ta'ah, taat, ya, maka di sana para ulama cuba ketengahkan maksud at-ta'ah itu, ketaatan itu, dengan kata mereka ialah diddul ma'siyah. Apabila sebut taat kepada Allah ialah apa saja yang berlawanan dengan maksiat. Maknanya dia kata al-inqiyad wal istislam wal khudu'. Maksudnya ialah tunduk, serah diri dan patuh dengan segala perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan at-ta'ah. Ya. Jadi banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang cerita tentang pentingnya taat kepada Allah, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antaranya surah Al-Ahzab ayat 36, apa kata Allah? "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maknanya ayat ini mencerita kepada kita tidak berlaku kepada orang mukmin lelaki, mukmin perempuan apabila
ditentukan, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya suatu perkara, maka tidak ada pilihan melainkan dia kena taat kepada perintah tadi. Dan siapa yang maksiat kepada Allah, tidak mengikut dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi apabila kita sebut taat tadi, maknanya ialah kita kena ikut, kita kena patuh, kita kena serah diri dalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu orang yang ada sifat ta'ah, orang yang ada sifat taqwa, balasannya syurga Allah. Dia patuh, dia taat, dia menyerah diri dalam perkara yang dia suka, perkara yang dia tak suka. Nafsu bisikan-bisikan mungkin tak suka, nafsu jahat, tetapi bisikan imannya cenderung untuk taat, cenderung untuk patuh, cenderung untuk melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah, maka balasannya ialah kebaikan, as-sawab indallah, syurga ataupun balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Kemudian bagaimana? Kalau kita lihat ketaatan itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada mak ayah kita, ibu bapa kita, ketaatan kepada ketua, ketaatan kepada pemerintah, isteri taat kepada suami, anak-anak taat kepada ibu bapa. Ini antara persoalan-persoalan yang boleh diketengahkan bila kita bercakap soal ketaatan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Apa yang Allah perintah, apa yang Rasul perintah, taat dan patuh secara mutlak. Ya. Kemudian taat kepada mak ayah. Ini berkait dengan manusia. Ketaatan kepada ulil amri, ketua, pemerintah, berkaitan dengan manusia. Ketaatan kepada suami, ketaatan kepada isteri, berkaitan dengan manusia. Dan ketaatan kepada mak ayah daripada seorang anak juga berkaitan dengan manusia. Ya. Maka di sana kalau kita lihat ada batasan-batasannya. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul mutlak, tidak boleh dipertikaikan. Ataupun berkaitan dengan manusia, maka di sana ada perbincangan oleh para ulama. Dia tidak mutlak. Sebab itulah kalau kita lihat, para ulama bahagikan ketaatan itu dalam dua keadaan. Ya. Kalau kita lihat, yang pertama dia kata, ini juga pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Mengikut Imam Al-Ghazali, saya betulkan balik ya, ketaatan dilihat ataupun taqwa dilihat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, diletak kepada tiga keadaan. Ya. Tiga keadaan. Yang dikatakan ketaatan itu ataupun taqwa itu ialah pertama bermakna takut, gerun ataupun adanya haibah. Ya. Yang kedua bermakna taat itu sendiri. Disebut taqwa maknanya taat, maknanya patuh. Yang ketiga ialah yang dikatakan taqwa itu ialah mensucikan hati daripada dosa. Baik. Tuan-tuan bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut taqwa yang berkait rapat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sana ada dua kefahaman yang cuba diketengahkan oleh para ulama. Yang pertama ialah mafhum jahili, dari sudut amalan zaman jahiliah. Kefahamannya iaitulah ketaatan yang membabi buta, ya, yang tidak ada dawabit, tidak ada disiplinnya, tidak ada asasnya, di mana taat kita orang Islam, ya. Dan dalam taat perkara-perkara yang kadang-kadang memudaratkan, itu berlaku dalam masyarakat yang tidak mengenali Islam zaman jahiliah.
Yang kedua ialah ketaatan mafhum islami. Yang tadi mafhum jahili, yang kedua ini mafhum islami, iaitulah taat yang mubasirah, taat yang penuh keinsafan, wa'iyah, mudrika, maknanya ketaatan yang penuh dengan kesedaran, keinsafan. Perintah ni patuh kepada Allah, bukan membabi buta, berdasarkan disiplin-disiplin syarak, dan bukan kepada disiplin yang dikaitkan dengan hawa nafsu semata-mata, yang tidak ada asasnya dalam agama. Sebab itu dikaitkan, para ulama kaitkan antara yang dikatakan ketaatan ini, termasuklah saya sebut tadi, antaranya yang diketengahkan itulah ta'ah kepada orang-orang yang memerintah. Yang sebut manusia tadi, sesama manusia, mak ayah, ya, adik beradik, suami isteri, maka dia kata dilihat dalam beberapa keadaan. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, maka kena taat dan kena patuh. Dia kata harisan ala amrillah wa iqamati manhajih. Ketaatan ini berpaksi kepada apa? Menjaga, memelihara perintah daripada Allah dan melaksanakan tuntutan manhaj ataupun tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang ada pada ajarannya. Bukan bersandarkan kepada warna kulit ataupun jinsiah kaum-kaum tertentu, tidak boleh. Ketaatan itu asalnya ialah kerana apa? Kerana memelihara arahan daripada Allah dan bukan kerana menjaga kepentingan-kepentingan yang bersifat kemanusiaan tadi. Itu. Kemudian yang kedua, ketaatan yang dikaitkan dengan Islam ini, iaitulah sesama manusia ini ialah selagi mana tidak berlakunya maksiat kepada Allah. Tidak ada maksiat. Kalau perkara yang diperintahkan itu perkara maksiat, maka la ta'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan sesama makhluk. Kalau perkara itu bercanggah dengan agama, perintah Allah dan Rasul suruh buat maksiat misalnya, seorang mak ayah suruh anak buat maksiat, anak tak wajib taat. Seorang suami menyuruh isterinya melakukan maksiat kepada Allah, walaupun nak cari rezeki, tapi menyebabkan berlakunya maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada isteri tadi, kepada suaminya. Sama juga kata para ulama, sekiranya ketua ataupun orang-orang yang ada kuasa menyuruh melakukan perkara-perkara maksiat berdasarkan hadis yang kita baca tadi, maka la ta'ah, tidak ada ketaatan. Jadi taat ini perkara yang melibatkan apa? Kepentingan dan maslahat kepada agama, takwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Kalau bertembung ketaatan dengan maksiat, maka tinggal maksiat, memilih taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup ni, perkara-perkara seumpama ini kita kena jaga dan kita kena pelihara. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beri peringatan. Antaranya Nabi menyebut dalam hadis riwayat At-Tabrani, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yu'min, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah perilaku hawa nafsumu, ya, sesuai dengan tuntutan ajaran yang aku bawa.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu hingga dia hawa nafsunya ikut apa yang majitu bih, apa yang aku bawa. Maksudnya Rasulullah bawa kebaikan, bawa perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Selagi mana mu tak boleh ikut benda ni, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Ditafsirkan oleh para ulama hadis, yang maksudnya tidak beriman di sini bukanlah maknanya kafir kepada Allah, tetapi adalah imannya tidak sempurna. Kita minta kepada Allah sentiasa imanan kamila, yaqinan sadiqa, iman yang sempurna, iman yang comel, keyakinan yang benar. Itu kita minta kepada Allah, bukan beriman lebih kurang. Tidak adil kita dalam hidup ni bila kita minta kebaikan di hari akhirat nanti, minta yang terbaik, syurga yang paling baik, tapi dekat dunia ni kita buat amal-amal yang lebih kurang, maka rugi kita. Saya ingatkan diri saya, ingat pada diri tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar sekalian, kita minta, kita buat yang terbaik dekat dunia ini, dan kita minta yang terbaik balasan di hari akhirat nanti, setakat yang kita mampu. Kalau kita terlepas, kalau kita terlanjur, kita melakukan maksiat kepada Allah, cepat-cepat kita kembali dan memohon istighfar, memohon keampunan kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Bersihkan balik jiwa dan hati nurani kita. Sebab manusia imannya naik dan turun. Kita bukan malaikat, tuan-tuan. Kita berdepan dengan cabaran, bisikan-bisikan jahat daripada syaitan. Dalam masa yang sama ada bisikan-bisikan iman dan takwa kepada Allah. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Bila kita menang, bersyukurlah kepada Allah. Iman, takwa kita menang, boleh taat kepada Allah, patuh kepada Allah, terpelihara iman kita, terpelihara ibadat kita, maka syukurlah kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kekal seumpama itu buat selamanya. Kita memohon, kita berusaha berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ataupun tsabbit qalbi ala dik. Ya Allah, Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Kita ni tak tetap, tuan-tuan. Kadang-kadang sekali jadi, sekali tak. Kadang-kadang banyak faktor, kadang-kadang cuaca, kadang-kadang orang persekitaran, kadang-kadang ujian daripada Allah, kadang-kadang musibah yang diuji oleh Allah kepada kita, kadang-kadang berlakunya kematian, kadang-kadang berlakunya penyakit-penyakit yang tidak kita jangka, yang menyebabkan hati kita berbolak-balik. Sebab tu kita kena minta ikhlas kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, yang menggerak-gerakkan hati, minta kepada Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini di atas agamamu ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan penuh keikhlasan, minta dengan penuh kesungguhan, dan kita yakin bahawa apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu adab kita dalam kita berdoa kepada Allah. Sebab apa? Kita yakin apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan mustajab. Aku akan bagi. Cepat lambat saja. Maka bila berdepan dengan ujian, kembali kepada Allah. Berdepan dengan ujian, muhasabah balik diri kita. Dan ujian ni dia akan lalu satu demi satu, tak lepas. Selagi mana kita hidup, selagi itulah ujian akan datang. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya bagaimana? Apabila Allah kasih kepada seseorang, akan diujinya. Nak tengok taat ke, sabar ke, ataupun sebalik.
Ada orang, ada manusia, ada hamba Allah ketika belum diuji, Masya Allah, bagus ketaatannya, semayabangnya terjaga, imannya comel, takwanya comel. Tapi bila diuji dengan perkara-perkara yang dikatakan musibah, macam-macam datang daripada keluarga, anak beranak dia, jawatan dia, harta dia, kedudukan dan sebagainya, maka kadang-kadang dia lupa. Ini takut sangat. Sebab tu kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada kita benda yang mampu kita pikul. Allahumma Rabbana ma la taqata lana bih. Jangan beri benda-benda yang tak mampu kami nak pikul. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah, maaflah kami, ampunlah dosa kami. Warhamna, rahmatlah kepada kami. Kembali balik kita mengadu kepada Allah bahawa hidup kita ini, ya, supaya kita sentiasa mengikat hati kita, hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala uji kita perkara-perkara yang kita mampu, insya-Allah. Kita bimbang kadang-kadang mulut kita terlepas cakap, kadang-kadang i'tiqad kita bila terlalu kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak mampu. Maka mohonlah kepada Allah supaya rahmat banyak bersama dengan kita. Mohonlah kepada Allah keampunan, mudah-mudahan rahmat turun kepada kita, sebab antara hijabnya rahmat yang turun kepada kita ini disebabkan dosa-dosa dan jauhnya kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita semua, kepada saya, kepada tuan-tuan, ya, dan sentiasa meletakkan kita ini orang yang sentiasa ke depan, hari demi hari, masa demi masa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umur bertambah, hubungan makin baik. Hari bertambah, masa bertambah, saat bertambah, makin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara itu, makin lama kita hidup kat muka bumi ini, maka insya-Allah kita berdoa kepada Allah, makin baik takwa kita, hubungan kita makin rapat dengan Allah, dan dosa-dosa yang ada pada kita makin banyak gugur dan diganti dengan thawab, pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.